Perubatan dan Kebajikan Staf. Yang berusaha Dr. Nur Wahida binti Mak Junus, Ketua Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan. Yang berusaha Puan Nadrah binti Muhammad Razi, penceramah slot webinar kita pada hari ini, iaitu Perkongsian Perubatan dan Kebajikan Staf. Para pensyarah dan staf Fakulti Sains Matematik yang dikasihi sekalian. Tetap buluh kajang 10, laksana dititing kias ibarat. Angkat tangan jemari 10, doa di pohon biar selamat. Dengan ini dijemput Dr. Muhammad Soleh Asmadi untuk memimpin bacaan doa agar perjalanan webinar kita pada hari ini mendapat rahmat dan berkat dari Yang Maha Esa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك خلاق العظيم، إنك سميع عليم، إنك غفور رحيم، إنك رب العرش العظيم، إنك بر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kami kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas program Kalbu Fakulti Sains dan Matematik bertajuk Webinar Perkongsian Perubatan dan Kebajikan Staf Anjuran Jabatan Matematik yang diadakan pada pagi ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Kami juga memohon perlindungan darimu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan dari segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Kami memohon kekuatan dan hadratmu ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebajikan dan kami pohon perlindunganmu daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Dr. Muhammad Soleh di atas bacaan doa sebentar tadi. Seterusnya dijemput yang berusaha Dr. Nur Wahida binti Mak Junus, Ketua Jabatan Matematik, Fakulti Sains dan Matematik untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan, yang berusaha Puan Nadrah binti Muhammad Radi, penceramah bagi program pagi ini, para pensyarah Fakulti Sains dan Matematik, pegawai-pegawai dan staf sokongan Fakulti Sains dan Matematik, dan para hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul untuk menjayakan program Kalbu Fakulti Sains dan Matematik pada pagi ini, yang bertajuk Perkongsian Berkaitan Perubatan dan Kebajikan Staf yang dianjurkan oleh Jabatan Matematik. Terima kasih dan tahniah saya ucapkan kepada semua jawatan kuasa atas penganjuran program ini. Bagi pihak Jabatan Matematik, saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Puan Nadrah binti Muhammad Razi, Pegawai Takbir di Unit Kebajikan Staf
Unit Kebajikan Bahagian Sumber Manusia UPSI kerana sudi menerima undangan pihak Jabatan Matematik untuk bersama-sama berkongsi maklumat dan pengalaman berkaitan perubatan dan kebajikan staf yang mungkin kebanyakan daripada kita masih memerlukan penjelasan lanjut. Saya pasti sesi perkongsian pada pagi ini akan memberi banyak input dan pengetahuan kepada semua yang hadir di samping mengeratkan ukhuwah sesama ahli fakulti. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran semua. Semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat dimanfaatkan sebaiknya. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Nur Wahida binti Mak Junus di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Sebelum slot ini diisi dengan input yang bermanfaat daripada penceramah kita, izinkan saya terlebih dahulu memerihalkan serba sedikit biodata penceramah jemputan pada hari ini. Puan Nadrah binti Muhammad Razi berasal dari Kulim Kedah namun dibesarkan di Sabah. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Pekan Beaufort, Sabah dan meneruskan pendidikan peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Limawan Kimanis, Sabah. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian peringkat asasi undang-undang di Petaling Jaya, Selangor dan kemudiannya berjaya menggenggam ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Puan Nadrah binti Muhammad Razi memulakan kerjaya beliau sebagai peguam pelatih di Tetuan N.A. Ali and Associates yang bertempat di Seri Manjung, Perak. Seterusnya beliau diterima masuk dan diraikan long call sebagai peguam bela dan peguam cara di Mahkamah Tinggi Ipoh pada 18 Februari 2020. Beliau juga mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai pegawai undang-undang kontrak di Perbadanan Aset Keretapi bermula 1 Mac 2020 sehingga 31 Januari 2021. Seterusnya bermula 1 Februari 2021, beliau mula berkhidmat di Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pegawai takbil di Unit Kebajikan Staf Bahagian Sumber Manusia sehinggalah sekarang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, dijemput penceramah jemputan Yang Berusaha Puan Nadrah binti Muhammad Razi untuk berkongsi ilmu dan pengalaman beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Yang Berusaha Dr. Nur Wahida binti Mat Junus, Ketua Jabatan Matematik Fakulti Sains Matematik, Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan Biologi, Fizik dan Kimia Fakulti Sains Matematik dan seterusnya semua staf Fakulti Sains dan Matematik yang saya hormati sekalian. Saya sebenarnya taklah pandai berceramah sangat, tapi saya lebih memandang ni sebagai satu perkongsian berkaitan dengan perubatan dan kebajikan staf. Sebelum saya mulakan sesi perkongsian saya mohon izin daripada tuan-puan semua untuk menggelarkan tuan-puan semua, walaupun saya tahu kebanyakan daripada tuan-puan adalah pensyarah, tapi saya mohon izin untuk saya gelarkan sebagai tuan-puan supaya lebih memudahkan dari segi perkongsian saya pada hari ini. Okey, boleh next. Okey, sebelum mula saya rasa amat penting untuk saya jelaskan dulu berkenaan dengan carta organisasi kami di Unit Kebajikan Staf. Unit Kebajikan Staf ni sebenarnya adalah satu unit yang kecil je. Dia ada 3 orang diterajui oleh saya dan ada 2 pembantu takbir. Dan kami memang di bawah kelolaan Puan Mahanum lah, Puan Mahanum sebagai Timbalan Pendaftaran di BSM. Unit kebajikan ni selalunya orang kadang-kadang ada setengah orang kalau tak memerlukan sebarang consultation berkenaan perubatan ataupun berkenaan dengan kebajikan mereka ataupun tanggungan mereka, memang
kadang-kadang orang tak kenal pun unit kebajikan. Tapi kita memang mainkan satu peranan yang sangat penting dalam menjaga berkaitan dengan perubatan dan kebajikan staf lah. Seterusnya. Sebelum tu pun. Okay. Ada dua perkara utama yang kita jaga di unit kebajikan staf. Yang pertama adalah berkaitan dengan kemudahan perubatan kepada staf, pesara dan juga kepada tanggungan staf dan pesara. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan hal ehwal berkaitan kebajikan staf, pesara serta tanggungan staf dan pesara. Okey, seterusnya. Okey, kalau tadi saya cuma cerita berkenaan dengan perubatan. Perubatan ni kita nampak perubatan ni sangat umum. Tapi bila kita pergi kepada dia punya perincian dia sebenarnya perubatan yang kita jaga ni agak besar lah. Kalau dari bahagian perubatan, unit kebajikan akan menjaga perubatan dari segi yang pertama sekali kalau staf baru masuk je, dilantik di UC, kita akan semak kelayakan perubatan dia dan kita akan aktifkanlah kelayakan perubatan dia berdasarkan kepada skim lantikan jawatan. Sebab setiap satu skim lantikan jawatan ni memang dia ada kelayakan yang berbeza. Ada setengah yang cuma dapat kelayakan perubatan di PKU je, ada setengah dapat di hospital tapi untuk ibu bapa tak dapat dan macam-macam lagi lah. Jadi yang untuk perubatan, tuntutan-tuntutan perubatan yang kita uruskan adalah melibatkan tuntutan perubatan di klinik panel dan klinik bukan panel, kemudian klinik pergigian swasta, hospital ataupun klinik kesihatan kerajaan, Institut Jantung Negara, kemudian Institut Kanser Negara dan institusi-institusi perubatan lain bagi kes-kes yang melibatkan permohonan sarubat yang mana kes-kes sarubat ni adalah kes-kes yang melibatkan bila kita pergi kepada hospital tapi hospital inform yang dia tak boleh cover untuk kita punya medical dan staff akan mohon melalui permohonan sarubat lah. Yang ni saya akan terangkan lebih lanjut lagi di belakang. Dan kemudiannya kita juga akan menguruskan berkenaan dengan pengeluaran surat jaminan. Yang pertama yang paling common sekali adalah bagi kemasukan ke hospital. Kemudian untuk penanggungan kos bagi prosedur pembedahan di IJN. Sebabnya untuk pembedahan di IJN kita memang kalau pergi untuk rawatan biasa tak ada masalah. Tuan-puan boleh masuk je. Tapi kalau bila melibatkan pembedahan ni, dia ada masalah sikit. Sebab dia ada satu prosedur yang agak panjang. Disebabkan oleh sekarang ni UPSI memang dah mula menanggung kos-kos perubatan daripada staf dan pesara. Jadi kita memang ada prosedur yang saya akan terangkan kat belakang nanti. Dan kemudiannya pengeluaran surat jaminan bagi pembekalan ubat, alat ataupun rawatan yang tidak ditanggung di hospital kerajaan. Kemudian dari sudut kebajikan kita juga fungsi kita adalah untuk menguruskan skim takaful berkelompok dan tabung kebajikan staf. Kemudian sumbangan di bawah tabung usi prihatin kelolaan BSM, bantuan mengurus jenazah, permohonan ex gratia bencana kerja, kemudian pembekalan pakaian seragam dan kasut bagi staf yang berkelayakan serta tuntutan semula pembayaran bagi pembelian premium insurans perjalanan ke luar negara atas urusan persendirian. Yang ni semua saya akan terangkan lebih lanjut lah di next slide. Next one. Okey, kalau sebenarnya kita dah start mula menggunakan pemakaian pekeliling baru iaitu Pekeliling Perkhidmatan Sumber Manusia PPSM Kemudahan Perubatan versi 1.0 2022 bermula 1 Januari 2022. Pekeliling ni lah yang saya akan menyebabkan banyak perubahan kepada kelayakan perubatan staf dan lain-lain lagi lah. Next.
Okey, pertama sekali saya nak terangkan kepada tuan-puan, ini berkaitan dengan pengaktifan kelayakan perubatan. Selalunya saya yakinlah tuan-puan sebagai mungkin kebanyakan adalah orang-orang yang dah lama dah berkhidmat di UPSI. Mungkin sudah mengaktifkan kelayakan perubatan. Tapi mungkin sekadar perkongsian semula berkenaan bagaimana untuk tuan-puan mengaktifkan kelayakan perubatan. Yang pertama sekali untuk mengaktifkan kelayakan perubatan, tuan-puan kena kemaskini maklumat tuan-puan, maklumat maklumat pasangan, maklumat anak serta maklumat ibu bapa di dalam MyUPSI portal. Kemudian tuan-puan kena hantar dokumen untuk pengaktifan kelayakan perubatan. Kita ada satu dokumen, dokumen memang dia ada checklist lah untuk aktifkan kelayakan perubatan. Kemudian kita akan buat semakan berdasarkan kepada kelayakan perubatan dan kita akan aktifkan kelayakan perubatan. Seterusnya, tuan-puan nanti tuan-puan boleh, bila dah diaktifkan kelayakan perubatan, tuan-puan boleh cek di UPSI portal dan bila dah diaktifkan baru tuan-puan boleh dapatkan rawatan di tempat-tempat yang diaktifkan. Maksudnya ada certain tempat yang tak diaktifkan, tuan-puan tak boleh pergi. Dan untuk semak kelayakan perubatan tu boleh tengok di UPSI portal lah, di bahagian kelayakan perubatan. Next ni kita akan tengok tentang, mungkin saya rasa lagi jelas ke untuk tuan-puan nampak. Next. Kaedah pengaktifan kelayakan perubatan staf ni sebenarnya agak mudah sebenarnya. Cuma saya rasa kebanyakan staf dia terlepas dari segi untuk mengemaskini maklumat tanggungan dan maklumat di staff profile lah. Dari segi pengaktifan kelayakan perubatan, yang ni kaedah yang paling mudah sekali untuk staf baru. Kiranya bila staf baru dah dapat ID untuk staff portal, kemudian dia lengkapkan maklumat macam mana saya inform. Kemudian dia serahkan senarai semak kepada kita dan dia boleh semak kelayakan perubatan staf kalau tengok yang di bahagian medical. Di bahagian medical, kemudian ke entitlement. Dia memang ada yang bahagian kita ada right, ada yang pangkah. Mana-mana yang pangkah, macam contoh kalau tengok yang dekat nombor 4, dekat bawah tu sikit, kita boleh nampak untuk ibu ni GL je yang diaktifkan. Untuk panel, klinik bukan panel, semuanya pangkah. Pangkah maksudnya tak berkelayakan lah untuk perubatan. Kaedah yang sama juga perlu digunakan sekiranya tuan-puan ada anak-anak yang dah berumur melebihi 18 tahun tapi dan sambung belajar either di dalam negara ataupun di luar negara, kita masih tanggung kepada anak-anak staf yang berumur lebih daripada 18 tahun dan menyambung pelajaran. Cumanya itulah tuan-puan perlu kemukakan kepada kami bukti-bukti yang anak tuan-puan lah. Contohnya seperti surat sambung belajar dan kemudian tuan-puan kena juga kemaskini maklumat di staff profile supaya kami boleh buat pengaktifan semula lah berkenaan dengan kelayakan perubatan anak tuan-puan. Seterusnya. Mungkin urus setia perlukan masa sikit. Tuan-puan kalau perlu untuk tanya, saya rasa tak perlu tunggu sehingga ke hujung. Mungkin boleh cross di tengah pun. InsyaAllah kita akan maklumkan lah. Okay. Kemudian ini merupakan kaedah untuk pendaftaran 2 klinik panel pilihan. Untuk makluman tuan-puan, kita ada 9 klinik panel yang berdaftar sehingga kontrak dia adalah sehingga bulan September tahun ni. Dan untuk bulan Oktober nanti kita akan ada penambahan klinik panel dan kita ada juga pengurangan. Ada klinik panel yang telah keluar dan ada yang akan penambahan yang baru. Cumanya untuk kaedah pendaftaran 2 klinik pilihan ni, kita memang walaupun ada 9 klinik panel tapi UPSI memang cuma benarkan staf untuk pilih 2 je klinik panel untuk staf dapatkan rawatan lah. Kemudian kaedah pendaftaran 2 klinik panel macam biasa pergi kepada medical, kemudian di bahagian panel klinik tu tuan-puan boleh pilih 2 klinik panel dan tekan button apply. Lepas tu pihak kami, pihak BSM akan semak semula
kita akan dapat notification lah untuk recommend dan untuk approve pilihan klinik panel tuan-puan. Selain tu dalam setahun juga tuan-puan boleh untuk menukar pilihan klinik panel tu dalam setahun sekali saja. Seterusnya. Okey, seterusnya ni pun antara yang agak common juga berkaitan dengan perubatan yang paling utama sekali kalau kita cakap berkaitan dengan penjawat awam. Penjawat awam sebenarnya kalau penjawat awam di persekutuan dia orang tak ada klinik panel semua ni. Tapi kalau macam di badan-badan berkanun, ya, dia berdasarkan kepada inisiatif badan-badan berkanun untuk berikan kemudahan perubatan yang ekstra kepada staf. Selalunya kalau di penjawat awam di persekutuan kebanyakan diorang cuma ada hospital kerajaan dan juga klinik kesihatan kerajaan serta rawatan-rawatan yang didapati di fasiliti-fasiliti kerajaan sahaja. Untuk rawatan di klinik panel, untuk tahun ni kita dah mulakan pemakaian untuk pelaksanaan penggunaan peruntukan perubatan di klinik panel dan klinik bukan panel sebanyak RM1,000 setahun kepada staf dan keluarga lah. Jadi dari segi, saya rasa dari segi nak dapatkan rawatan tu still sama je. Staf sebelum pergi tu kita advise untuk staf semak dulu kelayakan staf sama ada staf memang berkelayakan untuk mendapatkan perubatan di klinik panel ataupun tak. Kemudian kena ensure juga yang staf telah pengaktifan nama staf di dua klinik panel yang tadi dia daftar tu telah diaktifkan dan juga kena ensure yang ada lagi baki kelayakan peruntukan perubatan klinik staf. Kalau kosong tu memang kalau pergi pun memang tak boleh untuk daftar masuk lah di klinik panel. Kemudian bila staf pergi ke klinik panel pilihan dan dia dapatkan rawatan, konsep klinik panel adalah kita staf boleh pergi ke klinik, dapatkan rawatan dan bil tu akan dibilkan terus kepada UPSI tanpa perlu staf dahulukan pembayaran lah. Cuma bila kita ada pemakaian RM1,000 setahun ni, memang dia akan ada penambahan proses di bahagian klinik panel sebelum dia boleh daftar tuan-puan untuk dapatkan rawatan di klinik panel. Tuan-puan memang klinik panel memang dia perlu untuk semak dulu baki peruntukan perubatan semasa tuan-puan. Jadi lepas tuan-puan dah dapat rawatan di klinik panel dia akan masukkan jumlah rawatan yang diterima dalam vendor portal dan kemudian tuan-puan boleh semak berapa jumlah yang rawatan yang tuan-puan terima tu, berapa jumlah yang dia kenakan charge di UPSI portal. Okey, seterusnya. Okey, kalau tadi tu berkaitan dengan klinik panel, jadi yang sekarang ni berkaitan dengan tuntutan klinik bukan panel. Tuntutan klinik bukan panel ni, dia berbeza sikit dengan klinik panel. Kalau klinik panel tadi tu kita boleh pergi, tak bayar-bayar, daftar kan, bil terus sampai kepada BSM. Tapi kalau klinik bukan panel ni, memang dia diwujudkan adalah untuk membantu, contohnya macam tuan-puan, lagi-lagi yang pensyarah yang memang akan travel keluar daripada UPSI, kemudiannya yang balik kampung tiba-tiba sakit ke apa dan perlu untuk mendapatkan charge rawatan pesakit luar. Kat sini kena faham betul-betul, dia charge rawatan pesakit luar, dia bukan macam GL ke tak. Dia sama je konsep dia dengan klinik panel. Jadi kalau tuan-puan dah dahulukan duit untuk apa-apa rawatan yang didapati di mana-mana klinik swasta, tapi klinik swasta tu mestilah lebih 25 km daripada UPSI. Dia tak boleh lah kalau macam dia dalam kalau dia masih lagi dalam lingkungan kawasan klinik panel, memang dia takkan approve lah. Kemudian tuan-puan boleh tuntut semula melalui UPSI portal. Kita memang ada sistem untuk ni. Jadi tuan-puan boleh isi detail dan kemudian cetak dokumen, dapatkan perakuan ketua jabatan dan seterusnya sertakanlah resit-resit semua tu dan kita hantar ke unit kebajikan. Dan bila kita akan buat semakan, perakuan, kelulusan dokumen dan pembayaran tuntutan tu memang akan dibuat terus pada akaun gaji staf. Ada soalan ke yang perlu ni? Okey. Sekejap ya. Okey, saya nampak daripada Encik Syahril berkaitan bolehkah saya nak daftarkan ibu bapa. Kalau tuan maksudkan nak daftarkan ibu bapa untuk klinik panel dan klinik bukan panel,
Jawapannya adalah tak boleh. Disebabkan oleh klinik panel dan klinik bukan panel adalah kemudahan perubatan yang diberikan kepada staf, pasangan dan juga anak-anak saja. Untuk ibu bapa memang kita cover untuk rawatan di hospital kerajaan. Kita cover untuk ibu bapa adalah di hospital dan klinik kesihatan kerajaan saja. Dia sama macam persekutuan cover. Okey, kalau untuk tuntutan klinik bukan panel ni, kalau tuntutan klinik bukan panel, kadang-kadang ada setengah kes yang kita dapat, memang tuntutan dia tu dia buat, dia pergi, kadang-kadang dia cakap 2 klinik panel yang saya pilih, dalam 2 klinik panel yang saya pilih, kadang-kadang Sabtu Ahad tutup. Jadi dia cakap, saya pergilah kepada klinik panel yang lain. Jadi dalam kes tu kita akan tengok justifikasi staff lah. Kalau setakat sekarang yang berdasarkan kepada dasar perubatan, yang diterima untuk pengecualian mendapatkan rawatan perubatan dalam lingkungan 25 km, maksudnya dalam lingkungan kawasan klinik panel, cuma bagi kes-kes kecemasan dan melibatkan kemudaratan nyawa saja. Dan dia mesti mendapatkan kelulusan daripada ketua BSM dululah. Okey, sekejap saya tengok macam ada soalan. Dekat klinik bukan panel berapa ringgit dia sekarang sama. Okey, daripada saya tak pasti Hila ni puan ke tuan, tapi untuk makluman dekat klinik panel berapa ringgit dia cover. Untuk di klinik bukan panel dia punya konsep adalah sama seperti klinik panel. Dia still RM60 per rawatan per orang. Maksudnya RM60 tu sehari untuk setiap satu ni lah. Contoh kalau macam tuan puan ada pasangan, ada anak 2 orang. Jadi setiap satu daripada kiranya 4 orang tu boleh dapatkan rawatan RM60 sehari dekat klinik. Macam tu lah. Kemudian Puan Munira, boleh saya tahu klinik bukan panel ni sama juga untuk klinik gigi. Klinik gigi kita akan bincang kat belakang, tapi untuk makluman klinik bukan panel tidak sama dengan klinik pergigian swasta dan peruntukan dia juga adalah peruntukan yang berbeza. Sebabnya kalau untuk peruntukan klinik bukan panel dan klinik panel, peruntukan dia bersekali RM1,000 setahun. Tapi untuk peruntukan di pergigian adalah RM250 setahun, peruntukan yang berbeza. Dan Tuan Yusri, kelayakan wad untuk keluarga sama ke dengan kelayakan staf tu sendiri? Betul. Kelayakan wad untuk keluarga adalah berdasarkan kepada kelayakan wad tuan puan. Kalau tuan puan layak untuk wad seorang, maksudnya ibu bapa pun akan dapat seorang, pasangan anak pun sama juga akan dapat seorang. Okey, seterusnya. Ada lagi? Okey. Puan Hafsah, Assalamualaikum Puan, boleh kita tukar? Waalaikumsalam. Cakap untuk tukar klinik panel memang betul. Kita boleh untuk tukar klinik panel. Cumanya sekarang ni dia dah tetapkan penukaran klinik panel hanya boleh dibuat setahun sekali. Cumanya kalau untuk tahun ni disebabkan kita akan ada kontrak baru dengan klinik-klinik panel lantikan yang baru. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan dah tukar pun kemungkinan besar tuan-puan boleh tukar lagi hujung bulan 9 ni. InsyaAllah boleh. Okey, Puan Wahida. Okey ni. Permohonan GL untuk anak saya ditolak, apakah sebab sesuatu permohonan GL itu ditolak? Oh, yang ni soalan advance ni ke depan. Sebab kita tak masuk ke GL. Tapi tak ada masalah. Okey, kita keep dulu. Mungkin nanti Urustia boleh ingatkan saya untuk jawab berkenaan dengan GL ni ya. Okey, seterusnya saya nak terangkan berkenaan dengan prosedur tuntutan rawatan pergigian. Untuk rawatan pergigian kelayakan staf adalah RM250 setahun. Tapi yang berkelayakan untuk pergigian ni adalah staf yang berstatus tetap, kemudian staf berstatus kontrak lantikan Suruhanjaya dan juga sementara. Tapi saya rasa sementara pun dah tak ada dah, almost tak ada lah kan. Tapi yang tu yang berkelayakan, dan kelayakan untuk pergigian ni cuma boleh diguna pakai bagi staf, pasangan serta anak. Tapi tak termasuk ibu bapa. Tak termasuk ibu bapa. Untuk tuntutan rawatan pergigian ni, staf boleh dapatkan rawatan pergigian sama ada dia ada 2 tempat.
Satu di Pusat Kesihatan Universiti, Klinik Pergigian Pusat Kesihatan Universiti, dan satu lagi adalah di klinik pergigian swasta. Mana-manalah klinik pergigian swasta, tak kisahlah dekat depan UPSI ke apa kan. Memang boleh dapatkan tu dan dapatkan resit. Dan buat tuntutan semula lah. Tuntutan semula boleh buat di UPSI Portal. Kita memang ada sistem untuk tu. Dan kemudian hantar permohonan ke unit kebajikan staf. Cumanya tuan-puan kena bear in mind yang rawatan pergigian ni bukan semua jenis rawatan pergigian ditanggung oleh UPSI. Kalau tuan-puan tengok di nombor 4 tu, rawatan pergigian yang ditanggung oleh UPSI cumalah rawatan yang berkaitan dengan pemeriksaan gigi, cabutan gigi, tampalan gigi dan ubat-ubatan. Tapi kalau macam melibatkan X-ray ataupun rawatan pergigian yang macam untuk tujuan ortodontik berkaitan dengan kosmetik, kecantikan, veneer, crown, polish dan scaling tak dibenarkan untuk dituntut semula lah oleh staf. Walau bagaimanapun, ada pengecualian untuk staf membuat scaling yang boleh dituntut. Tapi cuma boleh dibuat di klinik pergigian pusat kesihatan saja. Tapi kalau kat luar memang tak boleh. Di pusat kesihatan saja yang staf boleh membuat scaling dengan yang ditanggung oleh UPSI lah maksudnya. Okey, seterusnya. Okey, yang ni antara saya rasa kebanyakan staf tak tahu sangat berkenaan dengan ni sebab saya yakin dan percaya yang banyak antara kita yang kita pergi ke, kadang-kadang kita pergi klinik kesihatan kerajaan, kita pergi hospital, memandangkan UPSI ni adalah salah satu daripada badan berkanun. Kadang-kadang dia tak di-recognize di certain fasiliti kerajaan. Jadi pendaftaran kita still perlu bayar RM1. Kadang-kadang ada yang pendaftaran untuk pergi jumpa klinik pakar kena bayar RM5. Kadang-kadang ada pergi hospital dah dapatkan temu janji dengan klinik-klinik pakar ada macam amount RM30. Jadi tuan-puan sebenarnya charge rawatan staf di klinik dan hospital kerajaan ni semuanya tuan-puan boleh tuntut semula kepada unit kebajikan. Minimum tuntutan dia adalah RM1. Jadi tuan-puan kalau tuan-puan dapat RM1 tu, tuan-puan memang boleh tuntut semula. Jadi dia definisi yang untuk charge rawatan ni adalah apa-apa pembayaran yang tuan-puan lakukan di hospital, di klinik ataupun hospital kerajaan bagi mendapatkan sama ada sebab selalunya RM1 tu untuk pendaftaran, kemudian untuk dapatkan rawatan kepakaran semua boleh tuntut. Kemudian untuk buat tuntutan ni sama juga. Maaf minum sekejap. Boleh ke patah balik lah. Okey, saya rasa saya terlupa untuk terangkan berkenaan dengan yang di belakang sekali ni. Okey, untuk buat tuntutan semula, kita ada satu borang tapi dia bukan dalam sistem ya tuan-puan. Tuan-puan kena pergi ke laman web BSM dan dapatkan borang tuntutan charge rawatan di klinik dan hospital kerajaan. Kemudian tuan-puan prosedur dia seperti biasalah, lampirkan dokumen sokongan, resit-resit, kemudian hantar ke unit kebajikan dan kita akan proses sama juga, kita akan proses ke akaun gaji. Okey, seterusnya. Ada soalan? Okey. Okey, kalau Tuan Syahril, alasan menukar klinik pena adakah akan memberikan kesan kepada klinik pena tersebut? Dulu betul. Dia beri kesan lah. Maksudnya kalau betul, kalau macam tuan-puan bagi alasan semata-mata sebab macam mana dulu? Dulu ada ni lah sebab dia macam perlukan justifikasi yang munasabah lah. Munasabah. Tapi sekarang ni disebabkan oleh ada penetapan penukaran klinik pena cuma boleh dibuat sekali sahaja setahun. Jadi sebenarnya alasan tukar klinik pena tu dia tak memberikan kesan. To be honest lah kan. Dia tak berikan kesan. Kemudian kalau kumpul hingga setahun yang charge RM1 tu boleh claim tak? Yang charge RM1 tu dia tertakluk kepada peraturan bendahari. Peraturan bendahari jugalah. Yang mana-mana resit tak boleh melebihi 3 bulan. Yang kita boleh proses hanyalah resit. Tarikh resit tu mestilah tak melebihi 3 bulan daripada tarikh permohonan. Jadi selalunya kita orang suggestkan
3 bulan sekali lah, kumpul 3 bulan sekali. Yang penting pastikan tak lebih 3 bulan dan hantar kepada kita. Kalau setahun tu boleh proses, tapi tuan-puan kena lalu prosedur benari lah. Ada borang-borang tertentu. Okey. Okey. Yang ni mungkin saya boleh jawab kepada Puan Wahidah. Okey. Yang ni antara yang paling common sekali lah, surat jaminan kemasukan ke hospital. Surat jaminan kemasukan ke hospital ni adalah dia kind of ada words untuk dia macam kita punya deposit lah. Deposit yang kita pakai untuk jaminan pembayaran bila kita kemasukan ke hospital. Jadi untuk mohon surat jaminan kemasukan ke hospital ni pun sama juga. Dia bergantung kepada kelayakan tuan-puan. Sebabnya bukan semua staf berkelayakan untuk mendapatkan surat jaminan kemasukan ke hospital. Staf yang berkelayakan ni cuma staf yang, maksudnya staf lantikan Suruhanjaya lah. Staf lantikan tetap, kontrak. Tapi kalau macam kontrak apa nama dia, skim lantikan universiti, contoh macam SPKU tak berkelayakan untuk mendapatkan surat jaminan kemasukan ke hospital. Benda tu memang dah stated-kan dah lah di dalam surat lantikan. Kemudian dia ada 2 kaedah untuk tuan-puan dapatkan JL. Satu memang apply dekat USI portal dan kemudiannya kami akan cetak lah, kami akan cetak dan tanda tangan manual. Which is dia akan ambil masa dan dia akan susah jugalah kalau cuti-cuti. Kita orang pun balik kampung ke apa kan. Susah sikit lah nak dapat. Dan ada satu lagi yang mana yang staff jarang sangat pakai tapi sebenarnya lebih mudah sebab dia punya permohonan dia seminit. Dia macam seminit je dah boleh dapat dah. Tuan-puan boleh dapatkan e-guarantee letter yang memang dah dijana daripada sistem Hermes. Dan kalau tuan-puan memang dah update dah sistem Hermes, memang kadang-kadang ada setengah hospital tak memerlukan pun GL ni. Dia minta nombor IC je, dia check dalam sistem Hermes di hospital dan kalau tuan-puan memang dah update maklumat tuan-puan, maklumat tanggungan, ibu bapa, pasangan, anak semua tu, memang tuan-puan boleh masuk macam tu je. Kemudian untuk kemasukan ke hospital ni, ke hospital kerajaan ni sekarang ni dia tak sama macam dulu lah sebab kalau dulu macam kalau yang persekutuan ke apa, kita bil hospital kita dihantar terus kepada KKM. Universiti pun tak menanggung kos-kos perubatan ni. Tapi sejak, if I'm not mistaken, dalam tahun 2018-19 tu memang dah keluar keliling yang mengatakan bahawa bil-bil perubatan yang diterima daripada staf ataupun pesara Badan Berkanun hendaklah dihantar kepada Badan Berkanun tu sendiri untuk dibayar oleh Badan Berkanun. Jadi disebabkan oleh bila bil-bil perubatan tu dah dihantar kepada kita, itulah yang menyebabkan kepada peningkatan kos-kos perubatan di USI dan kenapa dia ada jugalah kaedah-kaedah bagi penghematan berkaitan dengan perubatan lah kan. Tadi saya rasa kalau daripada Puan Wahidah, apa permohonan JL untuk anak saya ditolak, apakah sebab-sebab suatu permohonan JL itu ditolak? JL ni ditolak yang pertama sekali dia sebenarnya dia upon case. Yang pertama sekali JL boleh ditolak disebabkan oleh sistem kita sekarang ni dia tak lock lagi nama-nama hospital yang berkaitan. Jadi kemungkinan besar yang pertama sekali kemungkinan hospital yang dimasukkan untuk GL tu, untuk pengeluaran GL tu adalah hospital yang tak berkelayakan ataupun hospital yang tak dikonsider sebagai hospital-hospital yang ditanggung oleh USI. Yang kedua, kemungkinan besar disebabkan oleh tanggungan kita tu dah melepasi kelayakan ke ataupun kelayakan dia mungkin dia dah lepas kan, lebih umur 21 tahun ke, lebih kurang macam tu. Ataupun ada than that, mungkin juga sebab kami kadang-kadang ada certain case kita orang tak boleh edit dekat certain bahagian yang kita orang reject, tapi selalunya kalau dalam kes tu kita akan call staff untuk staff betulkan dan mohon semula. Dia bergantung pada kes lah dan harap boleh membantu. Okay, kemudian betul, untuk Tuan Soleh, untuk staff kontrak, soalan dia untuk staff kontrak adakah cuma boleh mohon GM melalui portal UPSI saja kerana staff kontrak tidak dapat akses remis? Ya, betul. Untuk staff kontrak saja yang memang kita bagi
Maksudnya macam memang bagi blanket approval lah untuk dia mohon ni sebab dia memang tak dapat akses Hermes. Cumanya macam untuk kalau kita sebut lah berkaitan dengan permohonan GL, Surat Jaminan Kemasukan ke Hospital. Kebanyakan staff kadang-kadang memang dia akan call contact kami kan. Kadang-kadang kami pun tengah bercuti kan, tepi-tepi pantai tu dia call. Puan, saya nak GL Puan. Kita faham tapi sebenarnya tuan-puan kena faham. GL ni dia sebenarnya dia valid untuk 3 bulan. 3 bulan. Jadi kalau tuan-puan, contoh kalau tuan-puan ada plan untuk pergi bulan depan pun, sebenarnya tuan-puan dah boleh minta dah bulan ni. Jadi dia macam sebenarnya dia tak perlu macam kita betul-betul last minute ke ataupun betul-betul dekat dengan tarikh. GL tu dia valid 3 bulan daripada tarikh pengeluaran dia. Jadi tuan-puan kalau sebab risiko lah kan, kadang-kadang kami pun lambat untuk keluarkan kan, lagi-lagi untuk staff kontrak yang memang tak ada EJL kan. Jadi tuan-puan boleh minta dulu dan make sure pakai dalam within 3 months lah. Okay. Kalau untuk Puan Azhar, soalan dia recently nampak dalam portal status klinik panel anak yang berumur 18 tahun tak layak. So nak tanya bagi anak berumur 18 tahun ke atas ni, parent mesti update dokumen tawaran sambung belajar pada BSF yang melayakkan anak layak mendapat protein. Betul. Puan Azhar, kalau dalam soalan tu dia tanya betul, dia sistem kita kalau untuk kelayakan anak-anak, kelayakan peaktifan anak-anak tuan-puan, anak tuan-puan, dia memang kita akan aktifkan dan bila dia ngam-ngam je dia birthday dia hari ni dia tiup lilin je, tak pangkah. Terus pangkah untuk kelayakan perubatan dia. Confirm. Jadi memang selalunya memang macam parents dia memang kena update dokumen lah kepada BSM. Selalunya dia macam surat tawaran kemasukan ke IPT pun dah boleh dah sebab bila kami nak update kan dia punya kelayakan tu dia memang kena manually update. Jadi memang kalau tuan-puan ada anak yang setahun seorang tu 3 orang, setiap tahun tuan-puan kena datang lah untuk hantar dokumen kepada BSM untuk BSM aktifkan. Tapi penghantaran dokumen ni pun dia sebenarnya tak susah pun. Tuan-puan boleh email je kepada kami. Kadang-kadang ada setengah orang hantar ikut WhatsApp je. Yang penting kita orang ada dokumen sokongan untuk kami lampirkan sebelum kami aktifkan, tak ada masalah. Susah. From Puan Suza. Puan Suza, kenapa kita perlu bayar RM30 semasa mendapatkan rawatan klinik pakar di Hospital St. River, pihak hospital tak terima JL? Okey. Untuk soalan ni, dia sebenarnya dia balik kepada basic lah. Basic kalau tuan-puan tengok, GL ni, guarantee letter. Guarantee letter ni adalah surat jaminan untuk kemasukan ke hospital. Tapi bila tuan-puan dapatkan rawatan klinik pakar, itu adalah rawatan pesakit luar. Rawatan pesakit luar macam mana rawatan-rawatan yang tuan-puan pergi ke klinik panel, ke klinik bukan panel ataupun kan klinik bukan panel pun kadang-kadang kita pergi klinik pakar mata, pakar kulit, semua tu kan. Jadi disebabkan oleh itulah yang di hospital ni dia tak wajib untuk terima GL. Tapi ada certain hospital dia terima GL untuk kalau tuan-puan dapatkan rawatan. Kadang-kadang ada hospital hantar kepada kami bil berhelai-helai cuma untuk tuntut RM1 je. Untuk yang pendaftaran. Ada setengah hospital macam tu. Ada setengah hospital, dia malas nak buat kerja panjang-panjang. Jadi dia minta staff bayar dan dia minta staff untuk tuntut semula kepada UC. Itulah yang saya cakap tadi dekat depan tu. Yang charge rawatan, macam Puan Suza dah bayar RM30. Puan Suza boleh je tuntut semula daripada BSM. Lampirkan je lah. Lampirkan dokumen, isi borang macam biasa, hantar kepada BSM. Kita akan proses. Tak ada masalah. Oh, Tuan Syarif ni memang excited menanya soalannya. Contoh, jika masuk kecemasan malam cuti umum, kemudian esok pagi dah boleh keluar tapi GL tak ada, hospital tu boleh ke terima GL pada hari Senin? Atau hospital tahan tak bagi keluar hingga bayar kos rawatan? Yang pertama sekali, kalau masuk kecemasan malam cuti umum kemudian esok pagi, yang pertama, kalau hospital tu, hospital kerajaan sekarang ni, dia orang menggunakan sistem Hermes. Saya rasa paling tak ada masalah kalau contoh kalau Tuan Syarif ni memang staff lantikan tetap, memang dah berdaftar di Hermes, nama Tuan pun memang dah diaktifkan di Hermes, dia tak akan tunggu GL pun. Dia memang dia akan lepas sajalah. Lagi satu kalau untuk hospital ni tak ada masalah. Kalau contoh kalau GL tak sampai-sampai kan, Tuan nak minta kepada kami pun tengah bercuti lagi kan, tak balik-balik UC kan. Tuan pun boleh dahulukan duit dulu, kemudian tuntut semula dengan unit kebajikan, tak ada masalah.
Sebab yang ni adalah rawatan di hospital kan. Alah, duit tak ada. Tak apa. Kita kebajikan jaga semua. Okey. Seterusnya, banyak lagi ni slide saya ni. Okey. Yang ini berkaitan dengan prosedur untuk tuan-puan dapatkan rawatan di Institut Jantung Negara. IJN ni tuan-puan, IJN ni adalah salah satu daripada perubatan kami, maksudnya macam mana? Daripada segi perubatan, memang IJN ni lah yang paling tinggi sekali sebab IJN ni pun dia memang dia bukanlah dah diswastakan, tapi harga-harga dia macam swasta jugalah. Jadi untuk dapatkan rawatan di IJN ni, tuan-puan tak boleh pergi terus kepada IJN sebab kita ada prosedur kita. Kalau kita nak bayar untuk tuan-puan dapatkan rawatan di IJN, tuan-puan kena ikut prosedur kita. Maksudnya untuk dapatkan rawatan di IJN, yang pertama sekali tuan-puan kena dapatkan rujukan, sama ada rujukan ni tak kisah daripada klinik swasta ke, klinik kerajaan ke, PKU, hospital kerajaan swasta, tak ada masalah. Semua boleh dapat. Kemudian lepas tu baru tuan-puan boleh gunakan GL kita yang biasa tu. GL yang kita minta kat UC Portal macam biasa tu, tuan-puan boleh gunakan GL tu untuk pergi kepada IJN. IJN kalau untuk kali pertama dan untuk rawatan-rawatan susulan, maksud contoh kali pertama pergi, lepas tu dia bagi ubat ke, lepas tu 2 bulan lagi kena datang untuk rawatan susulan, tak ada masalah, boleh guna boleh guna surat jaminan biasa daripada kita. Tapi dia akan jadi problem kalau tuan-puan kena tiba-tiba doktor di IJN ni dia kata tuan-puan kena melalui pembedahan, melalui prosedur pembedahan. Maksudnya benda ni dah kronik ke prosedur pembedahan, tak kisahlah tuan-puan ke tanggungan tuan-puan memerlukan pembedahan. Jadi dia punya prosedur dia tu, dia selalunya staff akan panik kat sini lah sebabnya IJN takkan terima terus GL yang kita bawa tu kalau untuk pembedahan. Kalau untuk pembedahan ni, tuan-puan memang memerlukan satu lagi surat jaminan. Surat jaminan yang dia ada, surat jaminan yang dikeluarkan oleh BSM. Dia ada lain sikit lah bentuk dia. Tapi selalunya dalam kes yang mana staff memerlukan pembedahan, selalunya pihak IJN dia akan hantar sebut harga kepada BSM. Dia akan inform lah RM35,000. Sekarang ni paling kurang pun RM35,000. Paling tinggi kita tanggung setakat sekarang RM70,000. Dia akan ni lah. Jadi permohonan ni pula dia akan ada peringkat kelulusan yang tertentu. Contohnya kalau RM50,000 ke bawah boleh lagi untuk Puan Manu sign. Tapi kalau RM50,000 ke atas kita kena tunggu pendaftar untuk sign. Dan yang ni pun dia akan bergantung lah kepada ni lah, maksudnya kita nak dapatkan tanda tangan, kita nak masuk mesyuarat dulu, something macam tu. Jadi dia akan ambil masa sikit lah sebelum kita keluarkan. Tapi pihak IJN selalunya dia akan keluarkan sebut harga ni 3 hari sebelum. Cuma kadang-kadang dia keluarkan sebut harga yang tiba-tiba tu yang kadang-kadang ada pesara kita yang tunggu kat depan bilik operasi pembedahan. Dah prepare semua tapi tak boleh masuk sebab tak ada surat ni kan. Tapi kadang-kadang ada juga kesalahan di pihak IJN. Dia orang pun last minute baru minta kan. Okey, kemudian Encik Heri, salam Puan Anet, saya ada soalan. Jika kita pergi ke hospital dan kemudian diminta untuk membayar ubat yang diberikan oleh doktor, bolehkah bayaran ubat itu dituntut kepada UC? Okey. Dia akan ada 2 benda tau yang kena consider Encik Heri. Kalau kita pergi ke hospital dan kemudian hospital cakap ubat ni tak ada pembekalan dan dia minta bayar, dia kemungkinan besar dia boleh jatuh kepada 2 kategori. Satu, sama ada boleh masuk dalam charge rawatan staff, ataupun kadang-kadang ada yang ubat-ubat yang jenis mahal tu kita akan masukkan dalam ubat-ubat yang tidak dibekalkan oleh hospital kerajaan. Dia akan masuk di bawah prosedur sara ubat. Sara ubat ni agak panjang sikit perbincangan dia, dan yang ni saya akan terangkan hujung sikit, Cik Eri. Minta sabar sikit, nanti hujung sekali saya akan terangkan. Tapi general dia adalah bayaran ubat tu boleh dituntut kepada UC, tak ada masalah. Cuma dia ada prosedur tertentu. Puan Munira, mohon maaf saya staf baru, bolehkah terangkan kepada saya GL ni bila kita boleh gunakan, di mana adakah fasiliti kerajaan dan negara luar negara. Contoh kalau travel ke luar negara, bolehkah rincikan sikit nanti? Oh, tak ada masalah. Puan Munira, untuk guarantee letter macam mana saya inform tadi, guarantee letter ni dia surat jaminan kemasukan ke hospital. Tapi guarantee letter ni dia cuma boleh digunakan di dalam negara sahaja. Nak jadi UC, kita tak tanggung rawatan di luar negara. Kita cuma tanggung di dalam negara. Rawatan luar negara ni memang adalah rawatan-rawatan yang
Yang tu memang kes-kes yang lembaga perubatan lah yang baru kita tanggung. Tapi basically kita memang tak tanggung lah di luar negara. Jadi GL ni kalau puan diminta untuk admit ke dalam ward, jadi puan boleh bawa lah, puan boleh bawa GL kita, tunjukkan di kaunter untuk pendaftaran. Jadi jadi puan boleh dimasukkan ke dalam ward mengikut kelayakan jawatan puan. Macam tu. Zara boleh ke bincangkan sikit nanti. Begitulah. Okey, seterusnya. Okey, Encik Syaril, kita menghampiri kepada soalan Encik Syaril. Tapi sekejap dulu. Okey, untuk jenis kemudahan perubatan ya. Jenis kemudahan perubatan yang saya terangkan kat sini tuan-puan. Kalau tuan-puan tengok, kalau sekarang punya situasi adalah kalau kita pergi kepada hospital, kita bawa GL kita. GL kita ni sebenarnya dia macam dia taklah terlalu macam hebat sangat, tak. GL kita ni dia cuma boleh diterima satu kalau tuan-puan dimasukkan ke hospital. Contohnya kalau bersalin, lepas tu kalau tuan-puan dimasukkan ke hospital pingsan ke, darah rendah ke, kencing manis ke, something tu boleh. Tapi tuan-puan, saya bawakan tuan-puan pada satu situasi untuk tuan-puan faham. Yang ni kita akan masuk ke dalam satu perbincangan berkaitan, perbincangan gitu. Macam ilmiah kan. Perbincangan berkaitan dengan sara ubat. Jadi untuk kalau kita pergi pada hospital kerajaan, kalau kita tengok situasi lah, contoh kalau kita accident, kemudian kemalangan patah kaki. Oh, yang ni senang ni. Ni soalan Encik Syaril ni. Bagi urusan pembedahan yang memerlukan peralatan tertentu dipasang kepada pesakit, jika hospital bagi option peralatan dengan harga berbeza ikut kualiti alat. Jika pesakit dan peralatan yang kualiti tinggi dengan harga mahal boleh kita tanggung. Okey, kita bawa Encik Syaril lah. Encik Syaril ni accident. Contohlah, na'udzubillah. Jadi kemudiannya hospital cakap kena pembedahan. Untuk Cik Syaril dimasukkan ke hospital tu, tak ada masalah, boleh pakai GL kita. Tapi bila nak pembedahan pun tak ada masalah. Prosedur pembedahan kita tanggung. Tapi bila pembedahan dia, bila dia patah kaki, dia perlukan implant, dia perlukan alat ortopedik. Yang benda-benda tu adalah rawatan-rawatan yang tak ditanggung terus melalui GL. Tapi dia kena ditanggung kalau melalui proses sara ubat. Jadinya, jadi dia akan ada dua benda yang beza. Selalunya dekat bahagian alat ni lah. Alat ni yang selalu staff sangkut, kadang-kadang alat ortopedik ni kadang-kadang sampai 10,000, kadang-kadang sampai 20,000. Kadang-kadang mana nak carikan duit kan waktu tu kan. Jadi kat situlah kita wujudkan, bukanlah kita wujudkan, tapi benda ni lah pekeliling kerajaan gariskan untuk apa-apa alat, ubat, perkhidmatan perubatan yang mana USRI boleh tanggung juga, tapi melalui satu prosedur yang mendapat pengesahan dan kelulusan daripada KKM. Jadi kalau daripada soalan Encik Syaril tadi tu, kalau hospital bagi option peralatan dengan harga berbeza mengikut kualiti alat, jika pesakit nak peralatan tak boleh. Jawapan dia kalau kita ada option sebut harga, kita memang akan pergi, kita akan ikut prosedur yang biasa, prosedur perolehan yang biasa. Kita memang akan pergi kepada yang paling rendah sekali. Tapi at the same time sebab sebut harga yang dikemukakan untuk alat ni adalah sebut harga yang dikemukakan oleh pihak hospital. Jadi maksudnya sebut harga yang dikemukakan oleh pihak hospital adalah merangkumi kepada semua sebut harga yang dikeluarkan adalah alat-alat yang lengkap, bukannya alat-alat yang tak lengkap. Jadi selalunya alat yang sama je, cuma different brand, different pembekalnya tu. Selalunya memang kita akan ambil yang paling rendah sekali lah, paling rendah sekali. Ataupun dia still open to discussion lah kalau kita ambil paling rendah sekali, kalau tuan-puan boleh tambah duit kan. Untuk benda tu mungkin boleh. Okey, jadi untuk jenis kemudahan perubatan yang kiranya kat sini ni, hospital kerajaan kalau kita bawa GL masuk hospital, tapi hospital tak tanggung. Jadi inilah permohonan sara ubat. Permohonan sara ubat ni adalah bila kemudahan perubatan tu, satu-satu kemudahan perubatan tu, dia disuggest oleh hospital kerajaan, tapi tak dibekalkan oleh hospital kerajaan. Dia macam tu lah. Hospital cadangkan ambil ubat ni, hospital cadangkan buat prosedur ni. Tapi dia tak boleh bekalkan alat tu. Kebanyakan selalunya dia simpan untuk warga negara yang biasalah, maksudnya yang bukan bekerja dengan badan berkandung semua tu. Jadi selalunya benda ni akan melalui permohonan kepada kami lah. Jadi dia akan ada satu, kadang-kadang ubat-ubat yang tak dibekalkan oleh hospital kerajaan, kemudian alat-alat lain, alat ortopedik,
Kemudian perkhidmatan perubatan, contohnya macam MRI, apa lagi perkhidmatan perubatan yang berkaitan lah, fisio. Kemudian rawatan buah pinggang, rawatan kemandulan, rawatan kepakaran, IJN, rawatan kecemasan swasta dengan rawatan luar negeri. Okey, seterusnya. Tapi yang ni saya takkan terangkan macam betul-betul detail sebab kalau saya betul-betul detail, tak habis kita punya ni. Kita seharian lah bersama dengan saya. Okey, seterusnya untuk pembekalan ubat. Jadi yang ni pembekalan ubat, contohnya sekarang ni pembekalan ubat lah macam yang antara yang paling kebanyakan pesara. Kadang-kadang tuan-puan boleh tengok juga kalau ibu bapa tuan-puan, ibu bapa yang pergi pada hospital kerajaan ataupun hospital kerajaan mencadangkan ibu bapa tuan-puan untuk ambil ubat dekat farmasi swasta disebabkan oleh justifikasi penyakit dia yang memang sepatutnya macam hospital kerajaan memang suggestkan lah kan. Jadi ubat-ubat tu semua kita boleh tanggung. Cumanya tuan-puan kena melalui permohonan sara ubat. Sara ubat ni tuan-puan akan hantar dokumen kepada kita. Maksudnya contoh sara ubat ni kalau macam untuk ubat, kita boleh ada dua kaedah dia. Satu, sama ada tuan-puan nak kami tanggung, UPSI tanggung pembekalan ubat tu secara berterusan ataupun sepanjang hayat. Contohnya ubat-ubat yang tuan-puan kena, macam sekarang ni kita banyak dapat daripada pesara, ubat darah tinggi, ubat yang kadang-kadang diabetes, linagliptin, apa benda tu. Ubat tu sepanjang hayat dia kena makan, tapi bila dia datang dengan kad pesara dia apa semua, hospital kerajaan minta untuk pesara beli kat luar ataupun staff beli kat luar. Jadi ataupun kadang-kadang dia suruh kita beli dekat dia punya farmasi juga. Tapi kita kena dulukan duit lah. Jadi dalam keadaan-keadaan macam ni, tuan-puan boleh minta kepada USI melalui permohonan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan, tuan-puan boleh minta untuk USI tanggung pembekalan ubat secara berterusan. Jadi kaedah dia ialah kita akan keluarkan surat jaminan terus kepada pembekal, contohlah pembekal farmasi hospital ke, pembekal farmasi whatever it is. Kita akan keluarkan surat jaminan pembekalan kepada pembekal tersebut. Kemudiannya tuan-puan akan ambil ubat tu every month. After tuan-puan akan ambil ubat tu, dia akan hantar bil terus kepada kita. Dan benda tu dia akan berterusan lah sehinggalah akhir lah sekali kan. Kemudian ada satu lagi, kalau pembekalan ubat yang mahal. Contoh macam kita sekarang ni, kita ada banyak yang macam tuntutan, kadang-kadang ada ubat untuk kepakaran yang tertentu. Ubat yang berharga RM10,000 tapi nak pakai 2 kali je. Yang tu pun tak ada masalah. Kita boleh keluarkan. Tapi apa-apa pun saya perlu tegaskan kat sini adalah pembekalan ubat-ubat yang begini adalah walaupun kita cakap kita boleh tanggung, tapi benda tu adalah tertakluk kepada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita memang akan melalui bahagian perkembangan perubatan. Bahagian perkembangan perubatan dia akan ada satu mesyuarat yang mana diorang akan duduk and then diorang akan tengoklah sama ada benda ni boleh ke tak boleh. Benda ni memang betul-betul sepatutnya kerajaan perlu bayar ke tak, some sort of that lah. Kemudian selain pada tu, kalau ubat-ubat tu tuan-puan kena bayar juga. Tuan-puan boleh check jugalah kalau tuan-puan nak tahu yang confirm lulus, tuan-puan boleh check dekat yang macam mana saya tulis kat sini ni, formulary ubat KKM. Tuan-puan boleh cari Google dia punya tempat tu. Kemudian tuan-puan type nama ubat tu. Kalau ubat tu muncul di formulary ubat KKM ni, insya-Allah boleh lulus untuk pembayaran lah. Yang tu macam untuk yang informasi pertama lah. Tapi apa-apa pun kita setiap akan hantar kepada KKM juga untuk perincian. Ya, Tuan Syaril lagi. Farmasi boleh pilih yang dekat dengan tempat tinggal dan jauh daripada USI. Pilih yang dekat dengan tempat tinggal jauh daripada USI. Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Setakat sekarang kita memang tak ada limitkan lah. Sebab farmasi ni dia dah masuk, dia dah tak terikat dengan jarak-jarak dengan UPSI semua tu. Yang terikat dengan jarak tempat perubatan dengan UPSI cuma klinik panel dan klinik bukan panel saja. Puan Yusnita, salah untuk permohonan melalui borang perubatan 1/09 sara ubat adakah termasuk rawatan dialisis? Ya, betul. Untuk permohonan sara ubat ni, saya yakin Puan Yusnita mesti pernah, sama ada pernah ataupun pernah minta sara ubat ataupun dalam consideration untuk minta sara ubat. Betul. Untuk semua permohonan sara ubat, kita memang kena gunakan satu borang yang wajib, iaitu borang perubatan 1/09 sara ubat. Okey, seterusnya. Oh, baik. Okey.
Okey, pembekalan alat. Pembekalan alat ni sebenarnya kita ada banyak sangat pembekalan alat. Saya rasa slide seterusnya saya akan terangkan berkenaan dengan pembekalan alat. Tapi pembekalan alat ni kita perlu tegaskan daripada awal sekali, pembekalan alat ni kelayakan dia cuma kepada staf, pasangan dan anak, tapi tak termasuk ibu bapa. Jadi macam kalau tadi ibu bapa ubat yang tak dibekalkan oleh hospital kerajaan, ibu bapa boleh dapat. Tapi untuk alat, ibu bapa memang tak ditanggung. Kemudian kos yang ditanggung dia ada dua. Satu ada certain alat dia dah ada dah. Dia punya orang panggil apa? Dia punya harga yang maksimum lah untuk yang ditanggung. Dan yang kedua adalah kadang-kadang harga tu melebihi daripada had maksimum yang ditetapkan. Tapi kita hantar kepada BPP, kita minta kelulusan. Kalau BPP luluskan, kita akan bayar semua. Kalau BPP tak luluskan, kita cuma bayar setakat harga kadar siling yang ditetapkan lah. Kemudian kecuaian baik boleh ganti alat akibat kecuaian tak dibenarkan. Contohnya macam kalau tuan-puan minta alat bantu pendengaran. Lepas tu tuan-puan pergi pula berenang-renang kat dalam pantai, dalam laut apa semua tu kan. Memang saja dah tahu benda tu akan rosak. Jadi untuk minta ganti balik memang tak boleh lah, tak dibenarkan. Kemudian pembekalan alat bagi tujuan kosmetik juga tak dibenarkan. Rujukan sokongan rekod. Okey. Dan kemudian kalau tuan-puan diluluskan untuk permohonan melebihi daripada RM1,000 untuk pembekalan alat, memang dia akan direkodkan dalam buku perkhidmatan pegawai ataupun fail pesara. Okey, seterusnya. Jika Puan Azah, jika anak dapatkan rawatan di klinik Dr. Ko, belakang UPSI je. Dr. Ko tu kosmetik tu Puan. Cost almost 400, boleh claim sara ubat maksimum RM60 je. Ya, takluk bagi yang 1K. Satu, sara ubat, dia sebenarnya dia berdasarkan kepada justifikasi tuan-puan. Dan dia, sara ubat ni dia sebenarnya dia lebih terbuka. Dan justifikasi yang kita kemukakan bukan semata-mata dinilai oleh pihak BSM. Tapi dia dinilai oleh pihak KKM. Jadi kalau bagi kami disebabkan oleh permohonan sara ubat ni, dia sekarang ni dia agak terbuka dan kita pun memang sedang menyusun permohonan sara ubat. Kami tak ada halangan untuk tuan-puan nak cuba untuk mohon dan kita boleh kemukakanlah kepada pihak KKM dan kita akan tengoklah berdasarkan kepada ulasan pihak KKM. Cuma macam itulah dia punya ni. Kalau maksimum RM60 tu sebenarnya maksimum RM60 tu kalau tuan-puan nak tuntut di bawah klinik panel dan klinik bukan panel. Tapi kalau sara ubat ni sebenarnya dia tak ada had maksimum. Sebab kita ada yang kita tanggung tu memang RM20,000 sebulan untuk ubat sepanjang hayat. RM20,000 sebulan kita tanggung. Memang ada kes-kesnya tu, kes-kes pensyarah lah kan. Kebanyakan. Okey, ini kita pergi kepada pembekalan alat. Ini adalah pembekalan alat yang mana saya ada beritahu sebelum ni. Yang ni adalah alat-alat yang mana tuan-puan tak boleh pakai yang GL biasa. Alat-alat ni memang kalau tuan-puan, contohlah kalau tuan-puan accident, lepas tu tiba-tiba na'udzubillah amputate bawah lutut, perlukan anggota palsu ke apa benda. Alat-alat ni adalah alat-alat yang tuan-puan kena melalui permohonan sara ubat dan kena mendapatkan kelulusan daripada KKM sebelum UPSI boleh sokong. Yang pertama sekali ortopedik. Ortopedik ni adalah benda-benda yang sangat biasa lah. Selalunya melibatkan orang-orang accident semua tu kan berkaitan dengan tulang ni. Kalau alat-alat ortopedik ni, kalau dia macam implant lah. Selalunya bila operation yang melibatkan accident memang selalu kita dapat lah. Kelulusan di bawah RM10,000, KJ boleh luluskan. Yang ni lah kalau lebih daripada RM10,000 kita memang kena rujuk daripada KKM. Kemudian anggota palsu pun dia ada harga ceiling dia tertentu. Dia berdasarkan, dia sebenarnya kalau ikut harga ceiling, kita boleh luluskan lah melalui peringkat kelulusan dalaman UPSI. Tapi kalau melebihi daripada harga ceiling, kita kena pergi kepada kelulusan KKM lah. Kemudian kursi roda pun sama juga. Kursi roda kebanyakan kita terima daripada staff-staff yang kadang-kadang mungkin ada anak yang memerlukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang memerlukan. Ada setengah staff yang memang doktor suggest untuk dia gunakan kursi roda. Kursi roda pun dia ada macam-macam jenis. Kalau tuan-puan tengok kat situ,
tak tahulah nampak ke tak, tapi dia macam ada standard wheelchair, semi lightweight wheelchair, recline, semua tu. Yang tu dia ada harga ceiling tertentu, dan semua ini juga adalah berdasarkan kepada berdasarkan kepada suggestion daripada doktor lah. Maksudnya benda tu yang paling wajib sekali adalah kami nak dapatkan surat rujukan dan surat pengesahan lah daripada pakar perubatan, dan justifikasi kenapa dia perlukan certain type of kursi roda. Dia bukan main pilih-pilih mana yang cantik ke apa, bukan. Kemudian untuk alat bantu pendengaran ni pun sama juga. Alat bantu pendengaran ni pun dia ada harga ceiling tertentu. Alat bantu pendengaran ni kebanyakan yang kita terima daripada pesara ataupun staf-staf yang nak bersara, kebanyakan kita terima lah berkaitan dengan alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran ni dia ada harga ceiling dia kurang daripada RM3,500, kelulusan KJ lebih pada RM3,500 kelulusan KKM. Tapi RM3,500 ni dia untuk sebelah je, untuk kiri. Maksudnya kalau kanan tu 2 lah, RM7,000 lah. Kemudian kita ada juga, yang ni antara yang latest lah dalam perkelilingan terbaru, alat bantu penglihatan terhad. Alat bantu penglihatan terhad ni tuan-puan, sebelum kebanyakan orang dah start nak minta sebab orang nampak macam cermin mata, bukan. Alat bantu penglihatan terhad ni dia cuma untuk, dia satu kalau kita dapatkan memang nasihat daripada pegawai oftalmologi berdasarkan kita punya keseriusan penyakit mata ni. Kemudiannya dia memang pesakit yang mendapatkan alat bantu penglihatan terhad ni memang adalah pesakit-pesakit yang diklasifikasikan sebagai OKU. Jadi dia memang diperlukan yang kadang-kadang cermin mata yang agak tebal tu kan. Yang ni antara yang pembaharuan lah dalam perkeliling baru, sebab sebelum ni memang kita tak pernah tanggung untuk alat bantu penglihatan terhad. Kemudiannya alat rawatan jantung, alat bantu pernafasan, cochlear implant, colostomy bag, urine bag, intraocular lens, semua ni pun sama juga. Kita boleh luluskan untuk tuntutan, cumanya melalui permohonan sarubat dan melalui sokongan daripada BPP dan juga alat-alat lain. Mungkin ada setengah-setengah alat tu dia tak termasuk dalam kategori-kategori yang dinyatakan kepada di sini. Cumanya contoh macam ada setengah tu alat bantu pernafasan waktu tidur. Ada setengah ada certain case yang berkaitan dengan, if I'm not mistaken, like macam sleep apnea something macam tu. Yang bila dia tidur tu, dia boleh berhenti bernafas waktu dia tidur tu. Jadi memang doktor sarankan dia untuk pakai alat bantu pernafasan tu supaya orang cakap supaya tak, kalau tak silap saya lah, supaya tak meninggal macam waktu tidur ke apa, sebab dia berhenti bernafas waktu dia tidur. Jadi yang tu pun antara alat-alat lain ni pun tak ada masalah dengan berpegangkan kepada dua prinsip. Yang pertama adalah alat ataupun implan yang diperlukan kalau dia tak guna memang boleh memudaratkan nyawa pesakit, dan ataupun satu lagi, kalau alat yang diperlukan dia tak ada alternatif dalam merawat penyakit ataupun kecederaan yang dialami. Itulah. Okey, seterusnya. Okey. Rawatan buah pinggang ni pun sama jugalah macam tadi yang dia cakap tu. Rawatan buah pinggang ni kita banyak tanggung rawatan buah pinggang. Kita akan tanggung rawatan buah pinggang, suntikan yang berkaitan dengan rawatan buah pinggang, dan juga pembedahan AVF bagi penyediaan tempat untuk dia buat hemodialisis lah. Okey, seterusnya. Okey, yang ni antara yang general kita dah masuk kepada kebajikan, iaitu yang pertama sekali adalah berkaitan dengan kaedah pelaporan musibah staf. Next. Kaedah pelaporan musibah staf ni kita memang ada satu pegawai kebajikan yang kita lantik mewakili setiap PTJ. Jadi dia ada banyak, satu pegawai kebajikan boleh terus cari, macam kalau di FSM, Puan As, boleh lapor kepada dia, dia akan laporkan di Google Form. Boleh juga call hotline BSM, boleh email BSM, boleh call unit kebajikan ataupun kontak saya sendiri, tak ada masalah. Okay, next. Next adalah bantuan mengurus jenazah. Next. Bantuan mengurus jenazah ni dia memang bantuan yang dia bagi kepada staf yang meninggal dunia, tapi semasa dalam perkhidmatan dia usi je. Kalau staf tu tiba-tiba dah tamat perkhidmatan ke apa, memang tak bagi dah. Penerima bantuan mengurus jenazah ni memang dia berjumlah 3,000 untuk staf lantikan tetap. Yang ni memang kelayakan di bawah perkeliling, dan kita ada RM1,000 yang ni baru diluluskan untuk staf status skim lantikan universiti. Contoh macam SPKU, kalau dia meninggal ke apa, akan dapatlah RM1,000 daripada ni.
Kemudian bantuan ni memang dia akan diserahkan secara tunai oleh unit kebajikan kepada waris, dan waris dia terdiri daripada pasangan, anak, ibu bapa ataupun mana-mana pihak yang uruskan jenazah. Okay, next. Okay, next. Yang ni antara skim insurans kelompok lah, skim insurans kelompok dan tabung kebajikan staff. Dia memang antara yang common lah, kita memang jaga untuk insurans kelompok ni. Yang mana kalau staff meninggal dunia, kalau tadi dia dapat bantuan mengurus jenazah RM3,000. Kemudian kalau yang kalau dia mencarum dalam skim insurans kelompok ni, yang mana kita potong RM5 sebulan, dia untuk dia boleh dapat another 10,000 lah kalau kematian, tak kisah atas sebab apa pun. Cumanya prosedur dia mungkin akan ambil masa dalam 3 ke 4 minggu, dan seterusnya kita memang akan serahkan 10,000 tu directly to waris lah, dengan syarat dia mencarum lah. Kemudian di bawah tabung kebajikan staff pun sama, dia ada kematian pasangan dengan anak, tuan-puan boleh tuntut dengan syarat mencarum ya tuan-puan kat sini. Sebab yang ni bukan semua staff yang mencarum, ada certain dia yang mencarum. Boleh tuntut kematian pasangan ataupun anak, boleh RM1,000. Kematian ibu ataupun bapa staff, yang ni paling banyak kita terima, boleh RM500 kita akan bagi. Kemudian allow masuk ward dia RM20 sehari, dan maksimum 14 hari setahun. 14 hari setahun berdasarkan kepada tempoh polisi lah. Dan kemudian bencana alam sebanyak RM200. Next. Menguruskan jenazah, pihak pusat Islam boleh menguruskan staf di UPSI ke? Okey, kalau untuk yang pengurusan jenazah ni, pusat Islam memang boleh, selalunya bila staf kita yang meninggal dunia, memang pusat Islam yang akan try to involve. Dia akan cuba juga untuk dia yang menguruskan jenazah di UPSI ni. Melainkan kalau waris dah ada another alternatif lain tu, dan dia memang tak nak UPSI yang uruskan, warisan yang uruskan, tapi selalunya memang pusat Islam lah yang akan uruskan. Macam mana kita nak tahu kita mencarum ke tak, macam mana nak semak, tuan-puan boleh kontak dengan unit kebajikan lah. Unit kebajikan nanti kita akan semak. Okay, next. Dekat slip gaji, tuan-puan boleh tengok dia tulis tabung kebajikan. Kalau dekat slip gaji tuan-puan ada tulis tabung kebajikan, maksudnya tuan-puan memang mencarum. Okey. Untuk sumbangan bentuk bantuan dalam tabung usi prihatin BSM, sebelum ni kita memang bila tak ada tabung usi prihatin, memang kita memang sekadar datang tunjuk muka je lah, memang kita tak ada sebarang bantuan. Tapi sekarang ni di bawah tabung usi prihatin, kita memang dapat untuk keluarkan sedikit sumbangan ataupun bentuk bantuan yang berupa satu yang kalau kemasukan ke hospital melibatkan staf menjalani operasi pembedahan, memang kita pergi ziarah. Tapi apa-apa pun benda ni adalah liaise dengan pegawai kebajikan yang dilantik di PTJ. Jadi selalunya kalau PTJ nak pergi PTJ inform dengan pegawai kebajikan yang di PTJ, contoh macam KAS, lepas tu KAS akan inform dengan kami akan uruskan lah. Kemudian kematian staf pasangan dengan anak pun dapat RM300 kalau staf meninggal, kalau pasangan staf meninggal RM200, kalau anak meninggal RM100, and then keilatan kekal dan menyuruh RM100, ziarah pihak-pihak berkepentingan USI RM300. Pihak-pihak berkepentingan USI ni dia perlu dijelaskan, dia mestilah macam terdiri daripada macam ahli lembaga pengarah, ataupun dia sebenarnya pihak luar, bukanlah betul-betul dalam. Ahli lembaga pengarah, mantan ahli lembaga pengarah, ataupun mantan wartawan yang pernah membantu UPSI untuk naikkan nama UPSI dalam in certain way lah kan. And then bantuan bencana alam dan musibah wang tunai sebanyak RM500. Tuan Syaril dan Nasib Gaji ada pemotongan tabung kebajikan RM5. Ya betul. Jadi kalau macam tu memang Tuan Syaril mencarum lah. Kalau ada apa-apa yang tuntutan melibatkan tabung kebajikan memang boleh tuntut. Okey, proses kerja ziarah ni sama je lah macam yang saya terangkan sebelum ni. Next. Next adalah skim ex-gratia bencana kerja. Skim ex-gratia bencana kerja ni sebenarnya agak penting jugalah untuk tuan-puan tahu. Skim ex-gratia bencana kerja ni adalah berdasarkan kepada Keliling Perbendaharaan Malaysia dan juga garis panduan pengurusan skim ex-gratia. Ex-gratia ni basically next. Dia basically dia melibatkan sebelum tu. Okey. Dia melibatkan kemalangan yang berlaku di luar kawalan pegawai semasa menjalankan tugas rasmi, ataupun kemalangan yang berlaku
pada bila-bila masa disebabkan oleh perbuatan anasir jahat seperti balas dendam dan sebagainya, tapi akibat juga tugas rasmi ataupun penyakit hikmat. Jadi tugas rasmi ni dia bermaksud macam tugas jawatan tuan-puan, tugas-tugas berkaitan urusan pejabat, jalani aktiviti khusus. Contoh kalau tuan-puan dalam perjalanan untuk pergi ke contohlah pergi ke KL untuk bawa pelajar-pelajar ke ni. Maksudnya dia dalam urusan perjalanan yang rasmi lagi. Jadinya dalam dalam perjalanan rasmi lagi tiba-tiba tuan-puan aksiden. Tapi dia mesti melibatkan keilatan kekal lah. Maksudnya kehilangan upaya yang kekal. Maksudnya contoh jari memang hilang satu ataupun apa-apa lagi lah. Ataupun macam kematian disebabkan oleh masa kita tengah ni, dia memang akan fall under ex gratia lah. Dan juga penyakit hikmat, contoh penyakit yang disebabkan ataupun berpunca daripada aktiviti dan faktor sekitaran di tempat kerja. Contoh macam sekarang ni kita ada banyak kes yang macam contoh tuan-puan menaik terlalu banyak sampai jadi kes carpal tunnel yang macam dekat tangan tu kan, carpal tunnel. Ataupun pendedahan kepada bunyi-bunyi luar yang memang terlalu bising sangat setiap hari kita kena dengar kan. Persekitaran tempat kerja kita yang tak sihat ke apa, menyebabkan tuan-puan hilang betul-betul hilang pendengaran kan. Semua ni boleh tuntut bawa ex gratia. Dan ex gratia ni dia merupakan pambasan tuan-puan. Dia macam kind of another things kepada keso something macam tu. Dia macam pambasan lah. Macam kalau kita tengok sebelah tu ada yang staff OPSI terima tuntutan ex gratia ni, dia disebabkan oleh dia dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja. Tapi maksudnya perjalanan pulang ni pun dia ada definisi tertentu. Perjalanan pergi dan balik ke tempat kerja, perjalanan rutin. Rutin dia pun kena dibuktikan. Dia pulang daripada tempat kerja, dia aksiden yang menyebabkan dia hilang beberapa jari. Dan bila pergi kepada lembaga perubatan sahkan dia hilang upaya kekal sebanyak 10%. Jadi 10% tu kita bawa dalam mesyuarat pengurusan kita dan memang mesyuarat dan juga JKPU lah. Dan dapatlah pambasan daripada USI. Okay, next. Cik Yusri berkaitan dengan pengurusan jenazah daripada Pusat Islam. Hal ini hanya melibat staf saja atau termasuk juga dengan pengurusan staf itu sendiri? Pengurusan ini melibatkan staf saja. Okey, Encik Yusri, kebanyakan kita sekarang ni yang utama memang melibatkan staf saja. Tapi kalau yang berkaitan dengan pengurusan jenazah keluarga staf tu, saya rasa selalunya kita panjangkan juga kepada pasangan dan anak. Cuma ibu bapa tu kadang-kadang macam agak jauh lah kan dia punya ni. Tapi selalunya kalau berdekatan Pusat Islam selalunya dia akan bantu jugalah berkenaan dengan pengurusan jenazah ni. Okey, yang akhir sekali adalah berkaitan kemudahan pelindungan insurans kesihatan kepada pegawai yang berada di luar negara atas urusan persendirian. Okey, next. Untuk makluman tuan-puan, bermula 1 Januari 2023, kita memang dah mula melaksanakan kalau tuan-puan ada mohon untuk permohonan ke luar negara atas urusan persendirian, tuan-puan akan perasan yang kita dah start query kepada premium pelindungan insurans perjalanan yang tuan-puan ambil. Kalau tak menepati perkeliling, kita memang akan reject ada permohonan kelulusan ke luar negara. Walaupun atas urusan persendirian tu memang dia akan hanging, dia akan minta untuk tuan-puan belilah insurans baru. Jadi insurans ni tuan-puan boleh beli, dia ada peruntukan tertentu. Tuan-puan boleh beli dulu dan kemudian tuntut semula. Beli dulu tak kisah melalui mana-mana, tapi tuan-puan kena mengikut kepada peraturan kita lah. Cuba next. Dia ada had-had tertentu. Contohnya macam amount tertentu yang ni memang dalam perkeliling tetapkan. Kalau nak pergi penjawat awam, nak pergi ke luar negara, walaupun atas urusan sendirian, nak bercuti, tuan-puan kena beli pelindungan insurans. Yang mana pelindungan insurans ni dia mestilah mematuhi ke-8 perkara ini. Maksudnya dia merangkumi pelindungan kalau kematian akibat kemalangan, dia lindung sehingga 300,000. Hilang upaya akibat kemalangan, 300,000. Bayaran harian untuk setiap hari pegawai berada tu RM7,000. Semua ni benda ni mesti dipatuhi. Benda ni dia baru lagi lah. Dan memang kebanyakan pun kadang-kadang dulu tak ada memang betul. Sebab benda ni benda baru. Benda ni nanti tuan-puan boleh tengok. Kemudian next. Dan prosedur tuntutan wang yang didahulukan bagi pembelian pelindungan insurans perjalanan urusan persendirian adalah seperti berikutlah. Maksudnya satu, yang pertama sekali tuan-puan memang kena isi borang tuntutan bayaran balik premium insurans. Kemudian isi borang tuntutan wang yang didahulukan, memo kelulusan keluar negara daripada BSM kalau ada, sertakan sekali.
kemudian permohonan perjalanan pegawai ke luar negara yang dah diluluskan oleh VC, resit rasmi pembelian insurans dengan cover note polisi insurans. Dan kalau semua dokumen ni lengkap dan insurans yang dibeli tu memang mematuhi insurans yang ditetapkan oleh USI, kita akan proses pembayaran terus ke akaun gaji. Okay. Saya rasa itu kot akhir dia. Next. Okay. Itu ke akhir. Mungkin saya pergi kepada soalan Cik Syahril. Jika saya pergi mendapatkan rawatan prok, betulkan tulang seperti di Master Ali Yusof Akal. Jawapannya, kalau dia bukanlah institusi perubatan kerajaan ataupun institusi perubatan yang berdaftar, tak boleh. Jika saya nak menunaikan umrah, package dah termasuk insurans itu kena bagi pihak USI semak. Betul. Kalau nak tunaikan umrah, walaupun package yang dalam insurans dah ada dalam package yang tunaikan umrah tu, tapi insurans tu, selalunya insurans tu dia tak mematuhi kepada pekeliling lah. Selalunya memang sama ada kita minta dia kemukakan, sama ada dia beli baru lah, beli baru dan dia tuntut semula yang dia beli baru tu daripada kita. Dia cuma yang exception cuma diberi kepada pergi haji je, yang di bawah tabung haji. Kalau pergi haji, di bawah tabung haji, dia still urusan persendirian, tak ada masalah. Itu memang ada exception. Dia berdasarkan kepada clarification daripada pihak tabung haji. Jadi saya rasa itu saja kot daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan lain, insyaAllah kita cuba untuk bantu. Okey, terima kasih Puan Nadrah binti Muhammad Razi di atas perkongsian yang bermanfaat tadi. Nampak ada yang angkat tangan ke tadi nak tanya soalan? Ya, silakan. Mungkin kita boleh ambil 1-2 soalan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nadrah, terima kasih atas perkongsian. Sebenarnya banyak soalan nanti PMP lah kot. Tapi yang ini saya nak tanya satu soalan saja dulu. Berkaitan dengan klinik panel lah. Okay, kalau klinik panel, saya nampak pattern bila saya semak dengan kawan-kawan lain yang bukan dengan klinik panel yang sama, dia berbeza. Contohnya macam saya, dua klinik panel, Syifa dan juga klinik Nabila. Tapi bila saya perasan, recently saya baru perasan klinik Nabila, bila setiap kali dapat MC, ada sebab saya perasan duit tu cepat laju sebab kita dapat MC. Bila MC dia satu hari RM60 dan bila saya dengan anak-anak, kalau saya dan anak saya 3 orang, dia dah jadi 60 kali 4 orang. Sedangkan saya perasan bila kita pergi perubatan biasa, demam biasa ni, demam batuk semua biasa, saya tak rasa rate untuk ubat biasa dia tu sampai ke 60. Sebab saya pernah pergi juga untuk dapatkan perkhidmatan tu tanpa MC, dia akan below lah dalam RM30 macam tu je lebih kurang. Tapi setiap kali MC saya nampak pattern dalam sistem tu, memang nampak pattern. Yang RM60 tu semua MC. Anak kan, sebab anak kan mesti demam ni kan. So how kita nak check bahawa perubatan kita compare dengan panel lain, dia memang begitu. Sebab saya concern MC je 60, MC je 60. Itulah soalan saya. Okay, baik Puan Azhar. Yang kalau berkaitan dengan klinik panel ni, berkaitan MC 60 semua tu, sebenarnya dia adalah macam mana kita nak cakap, sebab selalunya klinik dia akan adjust dalam sistem vendor portal. Diorang akan letakkan harga yang tinggi tu adalah di consultation, dia bukan di bahagian MC. Tapi bila di bahagian Puan mungkin akan nampak RM60 lah. Sebenarnya dekat bahagian consultation, dia sebenarnya dia akan naikkan di bahagian consultation fee bila dibagi MC kepada staff lah. Jadi di bahagian consultation fee, kita memang tak ada jurisdiction lah untuk kita nak argue balik kepada dia. Disebabkan oleh consultation ni adalah dia punya apa orang cakap, expert punya fee kan. Jadi macam itulah. Tapi kebanyakan dia mungkin Puan boleh consider untuk tukar klinik panel. Boleh consider untuk tukar klinik panel je lah yang kami boleh cadangkan. Dan mungkin dalam kita pun concern berkenaan isu ni. Kalau tuan-puan rasa ada benda-benda yang berkaitan, yang memerlukan pemantauan pada pihak kami, boleh buat aduan lah, boleh buat aduan terus. Nanti kita memang akan, selalunya kami akan hantar kind of spy jugalah pergi ke sana. Dalam kes-kes yang sama kita akan tengok lah, dan bila tak ada ni kita memang akan keluarkan surat peringatan lah kepada klinik. Soalnya klinik ni pun lama kadang-kadang tak ada staff komplain. Macam itulah dia kan. Tapi sebenarnya sama juga klinik-klinik yang berkaitan, dia ada macam certain klinik kadang-kadang dia charge mahal. Tapi
macam dari segi justifikasi kepada kami kita dah letakkan peruntukan berapa dan kita dah sediakan 9 klinik panel. Dan daripada 9 klinik panel tu pun memang betul ada certain yang memang mahal tapi ubat dia berkesan. Ada certain murah, ubat dia ubat bancuh katanya. Jadi yang tu terpulang semula lah kepada Tuan Puan untuk ni dan kita akan bantulah. Mana-mana. Kalau macam Puan Dara, contohlah kalau macam kes saya ni sebab ialah bila saya berklinik tu bila demam semua demam. Jadi kalaulah pihak kebajikan boleh buat bukanlah buat research tapi mau kepada tengok pattern klinik yang sama, pattern daripada UPSI punya staff. Kadang-kadang dia ada pattern sebab bila saya cek dengan data jabatan kebanyakan tak ada pula pergi Nabila. Jadi tak dapat nak compare yang MC di Nabila. Kebanyakannya MC Saya macam pun di Nabila Syifa. juga. Bila saya tengok yang di Syifa tak ada macam tu. And then of course lah yang klinik UPSI memang tak masuk kan, PKU tak masuk dalam panel kan. Jadi itulah kalau ada ni boleh juga salah satu cara. Satu lagi saya nak, sebab ni first time berlaku, sebelum ni mungkin di first time 1000K tu kan. Jadi 1000K, 1K jadinya memang tak perasan lah. So ni bila dia kata baki tinggal sekian-sekian, bila saya semak memang MC, times MC. Dan saya ada record dia bahawa MC. Ubat tu kalau kita consultation 3 orang, takkan 3-3, 60 kan. Tu kalau 3 orang, kalau 4 orang kali 240. So benda tu ni dah dalam pengetahuan, saya tak perlu report kot nanti Puan Nadra boleh check Boleh insyaAllah. Sebab kami kan setiap tahun kami akan keluarkan kajian kepuasan pelanggan klinik panel. Dan daripada situlah yang kita akan consider sama ada kita nak sambung lantikkan klinik panel ataupun kita akan gantikan dengan klinik panel yang lain. Yang untuk tahun ni pun insyaAllah kita akan dalam bulan 10 macam tu kita akan ada klinik panel baru. Poliklinik UKM Kesihatan. Mungkin Tuan Puan boleh try pula UKM Kesihatan, mungkin much better. Kita boleh try lah. InsyaAllah. Terima kasih Puan. Okay, terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Puan Nadra. Terima kasih juga di atas respon yang menggalakkan soalan-soalan yang bertalu-talu daripada para hadirin. Kita tak cukup masa sebenarnya. Jadi saya rasa itu sahaja setakat ini webinar perkongsian perubatan dan kebajikan staf. Dan saya sudahi dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara jemari disusun, maaf dipinta. Jadi sebagai tanda kenang-kenangan, dimohon semua hadirin untuk membuka kamera bagi sesi fotografi. Boleh? Okey, siapa yang tekan ambil gambar ni? JK Technical? Semua dah get ready ya. Okey. 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, dah? Lagi. Satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Okay dah. Okay, baik. Terima kasih. Saya serah semula kepada Dr. Hamzah. Okay, terima kasih semua. Sukacita juga diingatkan kepada para hadirin supaya mengisi kehadiran di pautan yang diberikan di ruangan komen. Okay, semoga berjumpa lagi pada masa hadapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.